isu kekurangan bekalan beras dan bersama dengan tetamu saya yang berada di dalam talian. Saya kenalkan iaitu Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Samad merupakan Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Raja Sofia. Baik, Doktor. Doktor, bila kita bercakap tentang isu kekurangan bekalan beras ini, negara berdepan dengan isu kekurangan bekalan beras putih tempatan dan kerajaan memperkenalkan tindakan menghadkan hanya 100 kg beras kepada setiap individu. Jadi, adakah sebenarnya ianya berlaku manipulasi dalam isu kekurangan beras putih tempatan khususnya sebab kalau kita tengok juga berlakunya kenaikan harga dan sebagainya. Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay, tentang isu apa yang dinyatakan oleh Raja Sofia sebentar tadi, ya memang tidak dinafikan berlaku kekurangan beras putih tempatan yang mana seperti yang sedia maklum di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan telah menyarankan pengilang dan juga pemborong meningkatkan 20% pengeluaran dan fasa pertama telah bermula dan fasa kedua akan bermula pada September ini. Jadi bercakap tentang perkara tersebut sebelum saya ulas tentang isu manipulasi ini. Industri beras mempunyai rantaian yang luas, lebih-lebih lagi ia melibatkan makanan ruji utama di negara. So bila harga jualan beras putih import meningkat daripada 2,350 setan kepada 3,200 setan, iaitu kenaikan sebanyak 36%. So permintaan beras putih tempatan jadi meningkat kerana ia lebih murah, yang mana harganya iaitu RM26 sekampit. Ianya harga kawalan. Tetapi kita harus ingat di sini pihak industri adalah bersifat profit driven, yang mana tindakan daripada pihak industri apabila harga import meningkat, ini adalah dari segi hubung kait di antara supply dan demand dan juga harga, ya. Teori ekonomi lah basically. So pengeluar ataupun pihak industri akan mengurangkan beras tempatan dan mahu menjual lebih beras import kerana ia lebih menguntungkan. Dan ditambah pula dengan kos operasi yang semakin meningkat, jadi margin keuntungan sedikit daripada pihak industri. Apatah lagi daripada pihak pesawah, yang mana masing-masing mempunyai kos operasi yang tersendiri dan semua rantaian bekalan padi ini menghadapi peningkatan dalam kosnya. Jadi saya lihat di sini pendekatan bersasar harus dilaksanakan oleh pembuat dasar oleh kerajaan, yang mana harga RM26 sekampit harga kawalan tersebut telah pun ada di pasaran 1 dekad 10 tahun. Jadi mungkin sampai masanya untuk kerajaan sama ada mengubah harga tersebut supaya kita nakkan satu tarikan daripada pihak industri naik, contohnya naik daripada RM26 kepada RM28 sekampit. Jadi industri pun akan ada untung lebih sikit, pesawah pun akan dapat untung lebih sikit. Ataupun pendekatan yang lain, kita boleh buat secara bersasar. Maksudnya untuk beras harga RM26 sekampit tersebut hanya boleh dibeli oleh golongan B40. Mereka selain daripada golongan B40, mereka perlu membeli beras mengikut harga pasaran sebenar lah, macam mana kerajaan aplikasikan dari segi minyak petrol kan, kita ada minyak RON 95,
harga kawalan, tapi kita ada RON 97 iaitu harga apungan kan. Mungkin boleh dibuat pendekatannya kepada beras. Tapi dua pendekatan tersebut bergantunglah kepada kerajaan yang mana yang lebih wajarnya. Dan dari Ya, segi memahami topik kekurangan beras ini ya Raja Sofia, saya. uh, um, kita lihat tahap sara diri masih rendah iaitu 26 peratus agak membimbangkan. Ya, Kebergantungan kita pada import tinggi disebabkan penggunaan terus meningkat, betul. permintaan terus meningkat. Hasil padi rendah, Betul. menurun daripada 4,5 tan per hektar pada 2008 ke 3,6 tan per hektar pada 2021. Dan yang lainnya, kos pengeluaran yang tinggi seperti yang saya katakan tadi, kebergantungan pada input yang diimport seperti baja, kimia, buruh, mesin, peralatan sangat tinggi, dan faktor luaran misalnya cuaca dan penyakit, sekatan ataupun pengurangan dari negara pengeksport seperti India, mata wang kita yang lemah, ianya turut mencengkam isu kekurangan bekalan makanan ini. Dan faktor dalaman pula, input seperti baja, benih, padi dan juga air, ianya daripada dalam kawalan pun dah jadi di luar kawalan, seperti baja sampai lewat, Ya, tak seragam dengan padi. Even struktur pasaran, rantaian bekalan yang mencengkam petani dan pasaran berpusat ini dilihat sekarang ini tidak relevan. Mungkin dulu kita kata Lembaga Padi dan Beras Negara dan kemudiannya diswastakan kepada Bernas pada tahun 1996. Mungkin ketika itu satu pendekatan yang baik. ya. Namun sekarang ini struktur pasaran berpusat perlu diubah. Setelah wujud beberapa dekad kan, Bernas ni jadi perlu diubah, nasib pesawah perlu diubah, tingkatkan tahap sara diri mereka kerana mereka masih ditakut lama, iaitu Ya. 90% pesawah padi masih dalam golongan B40. So isu yang lainnya melibatkan kekurangan bekalan ni adalah land conversion. Sawah padi banyak yang terbiar, sawah Ya. padi pun ditukar status kepada status pembangunan. Jadi secara perlahan-lahan kita lihat pengurangan dalam sawah padi ni. Jadi jika perkara ini tidak diambil kira, dia akan menyukarkan ketenasan perkara ini. Ya, Dan baik. isu satu lagi adalah variety bekalan. Sebut pasal kekurangan bekalan ni, variety. Kita lihat kita perlu wujudkan satu variety yang tahan lasak, variety padi yang tahan lasak, Okey. tahan kepada perubahan cuaca, climate change, tahan kepada serangan penyakit. Ya. Masalah ni perlu diselesaikan. Kerana apa? Kerana Ya. Malaysia hanya ada kurang daripada 50 variety padi Baik. berbanding negara-negara yang lebih. Ya, Jadi, itu antara faktor-faktor utama lah yang perlu dilakukan, yang perlu diubah agar dapat mengekalkan ataupun dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan beras. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Samad selaku Ketua Laboratori Kajian Dasar Pertanian dan Makanan Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan Universiti Putra Malaysia. Minta maaf Doktor, kita kesuntukan masa. InsyaAllah ada masa lagi kita akan bincangkan dengan lebih panjang dan lebih lanjut lagi insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, itu dia berkenaan dengan fahami isu kekurangan bekalan beras dan juga antara yang lain juga penghasilan padi dianggarkan merosot antara 3 hingga 5% bagi setiap musim tanaman dan ini juga antara punca utama akibat berlakunya kekurangan beras putih. Baik,